yang lepas. Sosial media dihujani dengan pelbagai kata informasi, pelbagai perkara yang mungkin seronok untuk dibaca tapi sebenarnya tak memberi manfaat kepada sesiapa. Okey, jadi itu yang saya tergerak hati untuk memberi peringatan lah kepada diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat semua. Okey, kita guna pakai social media ataupun medium-medium yang ada lah, online medium yang ada seperti Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya untuk memberi manfaat ataupun menyebarkan maklumat kepada orang lain. Itulah sebenarnya perkara yang terbaik dan intipati yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Okey. Terima kasih Tuan Saiful Shah. Waalaikumsalam Tuan Saiful. Okey, terima kasih banyak-banyak yang dah join rancangan live ni dan memperkenalkan diri. Okey, jadi terus kepada apa yang saya ingin sampaikan, sebab saya tak berniat untuk bercakap panjang. Sesi cubitan pagi ni biasanya saya buat dalam tempoh 7 ke 15 minit sahaja. Okey, jadi seperti mana yang kita sedia maklum, penularan wabak COVID-19 ni dah berada pada tahap yang membimbangkan, sangat-sangat membimbangkan. Dah beberapa hari yang lepas angkanya dah melebihi 7,000. Okay, dan kita harapkan agar lengkuk graf COVID-19 itu dapat diratakan dengan secepat mungkin. Kalau boleh kita tak naklah angkanya mencapai sehingga ke tahap berbelas-belas ribu sehari. Dan sekarang ni seperti mana yang kita sedar, yang kita sedia maklum, banyak di kalangan pesakit-pesakit yang telah dijangkiti wabak COVID-19 ni terpaksa duduk kuarantin di rumah sebab tak ada tempat ataupun tak ada katil yang boleh disediakan oleh pihak KKM. Kita tak boleh nak salahkan KKM sebab mereka telah bertungkus lumus untuk menyediakan kemudahan, menyediakan tempat-tempat untuk kuarantin dan sebagainya. Tapi memang dalam keadaan sekarang ni kita nampak sebab angkanya terlalu banyak, terlalu ramai yang dijangkiti dengan wabak penyakit COVID-19 ni, jadi mereka tak boleh nak menyediakan kemudahan untuk kuarantin pesakit-pesakit ni dan mementingkan sesiapa yang mungkin berada di tahap 4 dan 5 untuk diberikan rawatan. Okey. Jadi bila kita tengok pula posting-posting yang diletakkan di dalam media sosial dan kita tahulah dalam beberapa hari yang lepas ni kita dikejutkan dengan insiden pelanggaran train LRT di KLCC. Dan kita juga dikejutkan dengan berita-berita yang kurang enak untuk didengar dan juga dibaca lah, terutamanya berkaitan dengan COVID-19 ni, di mana ramai di kalangan mereka yang cuba untuk berkongsi maklumat-maklumat tersebut. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya maklumat tu mendatangkan marah, mendatangkan perkara yang tidak menyenangkan kepada masyarakat. Jadi apa yang saya cuba nak tegurkan, apa yang saya cuba untuk mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat semua, kalau boleh kita elakkan lah, kita elakkan daripada menjadi penyebar maklumat-maklumat yang kurang tepat ataupun maklumat-maklumat yang mungkin menjengkelkan ataupun mendatangkan kemarahan, mendatangkan aib kepada orang lain. Okey, dan sebagai seorang pejuang hartanah, sahabat-sahabat yang berada dalam sebagai followers ataupun sebagai mereka yang dah lama follow page Hartanah Dana Anda ni, anda tentu faham, anda tentu nampak usaha-usaha yang telah saya sendiri jalankan untuk pastikan bahawa page Hartanah Dana Anda ni kita tak nak ada unsur-unsur negatif, kita tak nak ada unsur-unsur yang boleh mendatangkan aib, membuka pekung pada orang lain, mendatangkan kemarahan kepada masyarakat dan sebagainya. Dan kita fokus untuk menyebarkan maklumat, rather than kita fokus untuk mendatangkan kemarahan ataupun menyebarkan kebencian kepada orang lain. Sebab tu dalam hari-hari baru-baru ni, kita bila dengar perkara-perkara yang agak negatif, perkara-perkara yang kurang baik, jadi pendapat saya lah, sekurang-kurangnya kita, kalau kita tak gunakan media sosial yang kita ada ni untuk menyebarkan maklumat tersebut, sekurang-kurangnya kita refrain ataupun kita halang diri kita daripada terus menjadi ejen untuk menyebarkan perkara-perkara tersebut kepada orang-orang lain lah. Jadi benda yang dah berlaku, benda yang dah terjadi, semua tu memang kita tahu adalah kuasa dan ketentuan daripada Allah SWT.
Jadi sebaik-baiknya kita elakkanlah diri kita daripada menjadi ejen provokasi. Don't provoke don't provoke. Jangan nak provoke kat sini, okay? Sebab tu saya mengambil pendekatan saya walaupun benda tu agak seronok untuk kita what we call berkongsi ataupun kita menyebarkan benda-benda yang mungkin boleh mendatangkan lawak jenaka, kita cuba nak bergurau dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita lupa bahawa ada orang-orang yang mungkin terguris perasaan ataupun mungkin tersentuh, yang mungkin menjadikan benda tu satu perkara yang agak sensitif untuk kita kongsikan. Jadi sebaik-baiknya kita elakkanlah diri kita daripada menjadi ejen provokasi. Kita elakkan diri kita daripada menyebarkan perkara-perkara yang walaupun benda tu tepat, benda tu betul, tapi kalau boleh elakkan, kita elakkanlah daripada menyebarkan perkara-perkara tersebut. Rather than kita perbanyakkan lagi perkongsian maklumat, perkongsian benda yang boleh memberi manfaat kepada orang-orang yang lain lah. Tu Cik Saiful Shah pun dah ada komen kat situ. Kalau tak mampu sebar kebaikan, jangan jadi ejen yang sebar keburukan. Yes, jangan provoke Cik Shah. Terima kasih banyak Cik Shah atas komen tadi. Dan saya percaya ramai di kalangan sahabat-sahabat Puning Hartanah yang ada, ejen-ejen hartanah yang ada kat sini, yang dah biasa membaca posting-posting saya dalam page Hartanah Anda ni, dan sikit sebanyak mendapat idea lah bagaimana posting-posting yang boleh memberi manfaat kepada orang lain, yang boleh kita sampaikan. Sebagai contoh, katalah tuan-tuan perempuan sebagai seorang peruning hartanah, tuan-tuan perempuan saya rasa biasanya lah selalu meletakkan posting-posting yang berkaitan dengan penjualan ataupun pembelian hartanah. Maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pengecualian stamp duty, pengecualian CKHT, bagaimana cara untuk berurusan dengan perunding hartanah, bagaimana cara untuk berurusan dengan bakal penjual, dengan bakal pembeli, apa dokumen-dokumen yang perlu kita isi dan juga tanda tangani bila kita berhasrat untuk membeli rumah, apa step-step yang perlu kita lakukan. Dan saya ucapkan syabas dan tahniah kepada tuan-tuan perempuan semua kerana telah memulakan langkah untuk memberi tahu kepada publik, memberi tahu kepada masyarakat tentang kepentingan memiliki hartanah dan cara-cara bagaimana tuan-tuan perempuan boleh membantu mereka. Jadi inilah antara perkara yang saya syorkan yang tuan-tuan perempuan perlu pergiatkan. Jadi bila kita membiasakan diri kita, bila kita selalu meletakkan perkara-perkara yang memberi manfaat kepada publik, memberi manfaat kepada masyarakat, setidak-tidaknya satu, kita mendapat manfaat kepada diri kita sendiri. Kalau sekiranya mereka yang membaca posting tuan-tuan perempuan semua ni berhasrat untuk membeli rumah, mereka boleh berhubung dengan tuan-tuan perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, setidak-tidaknya kalau misalnya kita dah letakkan posting tersebut di dalam Facebook page ataupun dalam personal account kita, dalam apa-apa media sosial yang kita ada sekalipun, setidak-tidaknya perkara tersebut boleh membuka mata dan membuka minda masyarakat tentang betapa pentingnya memiliki hartanah pada masa sekarang ni. Dan itulah sebenarnya bila kita cakap menyebarkan maklumat ni, banyak sebenarnya perkara. Ada yang tanya saya, Coach, macam mana kita nak tulis posting-posting yang berkaitan dengan hartanah? Saya tak ada idea, saya tak ada pengalaman, mungkin saya ni agak baru dalam bidang hartanah, saya tak pernah close deal, saya tak pernah berurusan dengan bakal-bakal pembeli. Jadi macam mana saya nak letakkan posting tersebut? Tuan-tuan perempuan, benda tu mudah aja sebenarnya. Banyak posting-posting yang tuan-tuan perempuan boleh ambil sebagai panduan. Kalau kita tak reti mengarang sekalipun, kita boleh pinjam. Kita boleh pinjam posting-posting tersebut dan kita boleh letakkan dalam kita punya social media. Dan jangan lupa, bila kita dah pinjam, kita dah ambil posting-posting daripada orang lain, pastikan yang kita kreditkan balik posting tersebut kepada penulis asalnya. Ataupun kalau katalah kita ambil video, kita ambil video tu daripada media sosial pihak lain, kita kreditkan balik video tersebut kepada pemilik asalnya. Itu saja cara yang paling mudah. Dan kalau boleh tuan-tuan perempuan, pastikan bila dah buat Facebook page, bila dah ada personal account Facebook, kita gunakan media sosial ni untuk menyebarkan maklumat tu sekerap yang mungkin. Jangan pula bila kita buat posting, contoh katalah Facebook page tuan-tuan perempuan ni ada followers, ada likers dalam 300 orang sebagai contoh.
300 orang je yang follow, 300 orang je yang mungkin like page tuan-tuan dan puan. Jangan sedih, jangan rasa macam down dan sebagainya kalau tidak ada orang yang like ataupun yang follow page tuan-tuan perempuan tersebut ataupun memberi komen di dalam posting-posting yang tuan-tuan perempuan dah buat. Jangan sedih, jangan rasa down, teruskan usaha tersebut. Macam saya sendiri pun, pengalaman saya, walaupun Facebook page Tanah Dan Anda ni saya dah ada lebih kurang 11,000 followers, 11,000 orang yang dah like page saya. Bila saya buat live macam ni pun tak ramai orang yang tengok. Dan kita jangan risau sebenarnya, bila kita buat live ataupun kita buat apa-apa posting, tak ada orang yang like, tak ada orang yang suka dengan apa yang kita kongsikan, tak ada orang yang komen dengan apa yang kita kongsikan. Benda tersebut menjadi cabaran ataupun menjadi satu pemangkin semangat untuk kita meneruskan usaha-usaha kita setiap hari. Jadi macam nak tiru saya pun boleh, tak nak tiru saya pun tak apa. Apa yang saya boleh syorkan kepada tuan-tuan, teruskan usaha untuk menyebarkan maklumat dan bukannya dengki khianat. Kita teruskan sebarkan maklumat, menyampaikan informasi, menyampaikan ilmu kepada masyarakat supaya masyarakat dapat tahu kepentingan memiliki hartanah. Terpulanglah pada page masing-masing. Macam mana tuan-tuan perempuan nak garap, nak menjadikan page tuan-tuan perempuan tu lebih meriah. Macam mana tuan-tuan perempuan nak karang ayat dan sebagainya, itu terpulang pada kreativiti masing-masing. Tapi apa yang saya ingin syorkan di sini, jangan lupa, jangan sekali-kali rasa down untuk meletakkan posting-posting, untuk terus menyebarkan maklumat untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi sebab ramai di kalangan sahabat-sahabat pejuang-pejuang hartanah yang mana yang saya tengok dah ada buat page, memang dah cantik dah, page dah cantik, dah ada profile picture, dah ada bio dan sebagainya, tapi page dia sendu. Sebab apa sendu? Tak ada orang, tak ada orang kata apa, admin yang postkan, tak ada admin yang meletakkan maklumat-maklumat yang berkenaan dengan apa yang ingin dijual ataupun apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di dalam page tersebut. Jadi sayang tuan-tuan puan, bila dah buat page ni sebenarnya kita jangan rasa malas, jangan rasa macam kita ni macam bila buat posting tak ada orang baca, tak ada orang like dan sebagainya, dan kita dah fed up kat situ, kita terus nak buat posting. So itu antara perkara yang boleh menyebabkan page kita tu makin lama makin sendu. So macam yang Sifu saya selalu beritahu, founder not found. Founder tak dijumpai. Ada founder, anda ni sebagai founder, anda sebagai orang yang memulakan page tersebut, tapi anda tidak dijumpai. Sebab tu kita terus menyebarkan maklumat, terus menyampaikan maklumat, terus menyampaikan ilmu, informasi yang berguna untuk membolehkan orang yang dah follow kita, orang yang dah like kita, merasakan bahawa page kita tu memberi manfaat pada dia. So bila page kita tu dah memberi manfaat ataupun personal account kita tu dah memberi manfaat kepada masyarakat, setidak-tidaknya apa yang kita dah kongsikan tadi, apa yang kita dah tulis, posting di dalam page kita ataupun dalam personal account kita tadi tu, mereka boleh bantu untuk sebarkan pula. Sebarkan pula maklumat tu pada orang lain, dan bila dah disebarkan, lebih ramailah orang yang akan membacanya dan lebih ramai orang yang mendapat manfaat. Jadi dari segi rezeki itu kita pun sedar dan faham rezeki itu datang daripada Allah SWT. Kalau ditakdirkan rezeki itu nak datang, bila-bila masa pun Allah boleh bagi. Bila Allah kata apa, ditakdirkan bahawa rezeki itu memang milik kita, banyak ataupun sikit, kita akan dapat juga, tak pernah salah alamat. Jadi jangan putus asa, teruskan usaha untuk menyebarkan maklumat, teruskan usaha untuk menyampaikan perkara yang memberi manfaat, dan elakkan daripada menyebarkan kebencian ataupun dengki khianat kepada orang lain di dalam sosial media kita. Ingat, setiap apa yang kita lakukan, setiap perkara yang kita buat akan disoalkan, akan timbang oleh Yang Maha Esa. Kalau tak di dunia ni diberikan orang kata apa, balasan, mungkin di akhirat nanti. Jadi kita sentiasa beringat, kita sentiasa pastikan yang diri kita ni tidak kata apa, menjadi ejen provokasi ataupun menjadi ejen untuk menyebarkan perkara-perkara yang tidak betul, perkara-perkara yang mendatangkan kebencian kepada orang lain dan sebagainya. Jadi itulah pesanan saya sikit sebanyak untuk pagi ini. Saya harapkan agar apa yang telah saya kongsikan tadi itu dapat menyuntik kata apa, semangat pada tuan-tuan dan puan untuk terus berkarya, terus menulis, terus membuat posting-posting yang bermanfaat pada masyarakat at large,
dan jangan kata apa, rasa down, jangan putus asa untuk menyebarkan manfaat kepada orang lain. Dan yang paling mustahak sekali, kita kena ingat setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita jalankan, setiap aktiviti yang kita lakukan di dunia ini akan dipersoalkan satu hari nanti, dan kita pastikan bahawa hidup kita ni memberi manfaat kepada orang lain. Kita pastikan bahawa hidup kita ni ada mendatangkan kebaikan kepada orang lain, kalau tak kepada masyarakat at large pun, sekurang-kurangnya mendatangkan kebaikan kepada keluarga kita sendiri, mendatangkan kebaikan kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan kita, saudara mara kita, dan itulah yang sepatutnya kita lakukan. Okay? So yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri sendiri. Dan saya ingin memohon ampun dan maaf lah, sekiranya ada perkara-perkara yang saya sampaikan ni mungkin telah menyinggung perasaan tuan-tuan perempuan, dan mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang terkecil hati dengan apa yang saya telah sampaikan sebentar tadi. Jadi saya mohon ampun dan maaf. Terima kasih kepada isteri saya Puan Majidah Abdul Hamid dan juga kepada Mas. Waalaikumsalam Mas, apa khabar Mas? So kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang telah pun mengikuti rancangan live ni, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda. Dan insyaAllah di kesempatan yang akan datang, kalau ada rezeki, kalau ada nyawa di kandungan badan, saya akan teruskan berkongsi maklumat, berkongsi ilmu, berkongsi pendapat atas perkara yang lebih baik. Dan saya syorkan tuan-tuan perempuan pun melakukan perkara yang sama. Buatlah sesi live macam ni, sesi untuk mencambah minda, berkongsi maklumat macam ni setiap hari kalau boleh. Dan teruskan perjuangan dalam bidang hartanah. Jangan sekali-kali berundur, jangan sekali-kali berpantang ajal, berpantang maut sebelum ajal terbalik pula. Terima kasih Tuan Hisham. Dan itu saja perkongsian daripada saya. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.